Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan bertentang mata. Jangan lupa tarikh kita nanti 8 hari bulan. Lepas cuti Deepavali tu jangan cuti sangat-sangat. Kita nak ke sekolah lepas ni. Okey. Tidak mengapa. Okey. Tidak mengapa yang tidak dapat hadir, kita cikgu akan cuba buat yang terbaik untuk hari ini. Alright. So, kita nak lihat hari ini, kalau difahamkan dalam buku teks ini adalah part yang terakhir, iaitu tajuk dia adalah tolak berturut-turut. Okey, sebelum itu cikgu nak maklumkan kepada awak, seperti yang awak sudah tahu, guru kelas awak sudah beritahu mungkin, kita akan ada satu sesi pentaksiran, bukan peperiksaan pentaksiran untuk mengukur PDPR pada hujung bulan 11 nanti, lebih kurang, ataupun tengah bulan 11 nanti. Okey, so cikgu harap kita ada tempat dalam bersemuka nanti dan kita akan cuba cover baliklah mana-mana yang kurang. Okey. So agak lama juga tak berkesiaran juga. Satu sebab cikgu ada urusan, yang kedua adalah sebab cuti, iaitu keputeraan Nabi Muhammad SAW ataupun dipanggil Maulidur Rasul. Alright, so kita nak pergi kepada tajuk ini. Bukan window. Alright, mana dia? Ya. Okey. Tajuk hari ni, tolak berturut-turut. Tolak berturut-turut. Tolak berturut-turut ni, dia macam bertubi-tubi tolak. Situasi dia mudah je. Okey, cikgu nak bayangkan awak bayangkan awak bersekolah zaman pandemik betul lah, awak tak dapat rasa. Okey, macam ni. Apa. Kita anggap situasi tu berlaku di luar. Awak bayangkan. Okey. Awak bayangkan jap cikgu tutup dulu sharing, cikgu nak cerita dengan awak ni. Awak bayangkan awak diberi sejumlah wang. Contohnya RM5. Awak mula-mula awak pergi kedai, cikgu sebutlah nama 7-Eleven contoh. Awak beli biskut RM2. Awak keluar 7-Eleven makan. Lepas tu awak tengok kat tepi jalan tu ada orang jual air. Air apa yang sedap? Air coklat milkshake. Ada RM2 juga. So awak pergi minta kat kedai tu. Pergi kat kedai bayar. So tolak lagi RM2. Itu namanya awak mula-mula pergi 7-Eleven, awak dah tolak RM2. Kemudian awak pergi beli air, dah tolak RM2. Itu nama dia tolak berturut-turut. Asalnya duit awak ada RM5, tolak RM2, awak beli biskut di 7-Eleven, tolak lagi RM2, awak beli air. Itu nama dia tolak berturut-turut. Awak pernah alami tak benda tu? Situasi itu, cikgu yakin antara awak beli barang, pergi satu kedai, pergi satu kedai, macam shopping lah kononnya macam tu. Kalau kita lebih besar, pergi pasar raya, beli barang, pergi kedai sini, mungkin para bapa beli barang macam tu. So dia bertolak berturut-turut, tapi awak punya tolak ni 2 kali je lah, 2 kali je, tak banyak. Kalau beli barang banyak, banyak kali tolak kan. Tapi awak punya ni 2 kali. Okey. Kenapa kita nak belajar benda bertolak berturut? Cuma konsep dia adalah kita nak faham konsep dia. Macam mana berlakunya tolak berturut-turut. Kita faham bahawa bila beli barang, kita punya duit akan berkurang kan. Sebab kita dah gantikan dengan barang. Dan baru kita beli barang lagi, kita akan berkurangan duit lagi. So itu adalah asas untuk tolak berturut-turut. Okey, nama je tolak berturut-turut. Sebenarnya awak faham sebenarnya. Okey. Jom sambung.
Alright, kita bagi nota. Alright. Okay. Okay. Kita lihat contoh dahulu. Okay. So di sini dia kata dia ada pau. Saya ada 4 pau. Ni seorang gadis, dia kata dia ada pau. Ada 4. Satu, kalau kita tengok besar-besar. Okay, sini. 1, 2, 3, 4. Dia pegang 4 pau. Okay, kemudian situasi dia beri 2 pau pada Davin. Mungkin ini nama dia Davin. Dan ini nama dia Zaki. Okey. Mula-mula dia bagi pau pada Davin. Baki dia tu dia bagi pada Zaki. So kalau kita tengok dalam sudut gambar pinggan tu, selepas dia mula-mula gadis sini ada 4 pau. 1, 2, 3, 4. Okey. Seterusnya dia beri 2 kepada Davin. Tinggal lagi 2. Kemudian di mana dia buat keluar 2 lah ni. Okey. Kemudian dia bagi 2 lagi kepada Zaki. So dalam pinggannya tak ada. Dah tak ada. Kosong. Sifar. So dia tolak sebenarnya 2 kali. Bagaimana dia tolak? So dia dah ada 2 bentuk. Sama ada awak buat dalam bentuk lazim. Ni nama bentuk lazim. Okey, atau awak buat dalam bentuk garis nombor. Asas dia yang cikgu cerita lah, macam awak alami yang cikgu cerita awal tu, mula lagi 7E, beli basikot. Kemudian ada baki lagi, awak beli air. Dapat lagi buku teks muka surat berapa? Muka surat 111 yang 111. Kalau kita ada kita ada apa? Kita ada bersua muka, senang lah cikgu nak terangkan. Kita boleh buat praktikal. Macam mana benda ini berlaku. Okay. Sebenarnya awak faham, awak nak terangkan tu yang jadi macam sukar. Faham. Okay. So, bila nak tolak, okay, bentuk lazim ni kan awak tengok 4 tolak 2. Ini awak dah tahu. Macam mana 4 tolak 2. Ada yang kata buat objek, ada yang buat lidi, ada yang guna jari. Kan? Okey, tak mengapa, mana-mana pun boleh. Okey, contoh yang cikgu gunakan buat objek. 1, 2, 3, 4. Bila dia tolak 2, dia akan potong 2. 1, 2. So, baki di sini akan dapat 2. Okey. So, 2 ini dia akan teruskan balik. Dia akan buat bulatan, buat objek. Okey. Kemudian ditolakkan dengan 2. Ditolakkan dengan 2. So, potong 2. So, sebab itu bakinya sini sifar. Itu sifar. Okey, ini yang gunakan objek. Ada yang gunakan macam apa? Lidi ataupun gunakan jari. 4 tolak 2 dapat 2. Tolak lagi 2 dapat sifar. Begitu. Okey. So, pengiraan dia dalam bentuk tulisan atau awak boleh buat dalam garis nombor seperti yang ditunjukkan ini. Okey, garis nombor ini bermula daripada 4. Kenapa dia mula daripada 4? Sebab dia asal dia ada 4 pau. Kemudian dia kurangkan 2, 1, 2. Lepas tu dia kurang lagi 1, 2 seperti dia melompat kan. So 2 kali 2. Dan akhir sekali pada penghujung dia ni, itulah jawapan dia. Okey. Itulah jawapannya. Pada awalnya ada 4 iaitu permulaan dia dan akhir ni adalah jawapan dia. Okey, ini dia kata saya tolak 2 kali. Okey. Alright, so kita lihat pada muka surat seterusnya. Okey, yang ini pula berkenaan dengan Siva. Siva ni masak kebab. Kebab. Okey, kebab dia macam sate lah, macam sate dia cucuk, tapi dia kat sini antara ni ada biasanya ada sayur lah. Okey, dan dia punya saiz agak besar daripada sate. Okey, Siva di sini dikata ada 10 batang kebab. So ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Okey, 10. Seterusnya ada 10 kebab, kemudian dia beri sama banyak. Okey, jadi kawan baik dia ni, dua kawan baik ni, yang ni satu dan yang ini yang kedua. So berapa setiap orang dapat? Okey. Ini namanya konsep, dia bagi sama rata kan? Okey. Okey, dia bagi sama rata ke 10 ni. Okey, dia bagi dia bagi sama rata tu 10, dia tolakkan 5. Macam mana nak dapatkan 5 ni dulu? Sebenarnya kan, Siva, apa yang Siva buat, okey, contoh sini, ini kawan dia, pinggan kawan dia 1 dan ini pinggan kawan dia 2. Okey. So dia ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, cikgu guna kawan dia biru. 1 letak kat sini. 1 lagi letak kat sini. Dia selang-seli. Sebab saya nak dapatkan sama banyak, 1 sebelah sini. 1 lagi di sebelah sini. 1 lagi 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 sebelah sini. Okey, so kita kira lah balik. Berapa yang ada? So 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 dan ini juga ada 5. So dua-dua ni dapat sama rata. Ini konsep saja. Okey, kalau nak buat dalam bentuk pengiraan pula, bagaimana nak dapat seorang tu, apa yang awak boleh buat sebenarnya, dia konsep dia sini adalah sama banyak adalah operasi bahagi sebenarnya. Tapi tidak mengapa, awak boleh dalam situasi ni, awak boleh praktikkan kaedah seperti ini. Di mana buat dah orang ni buat seperti inilah konsep. So nampaklah seorang satu. Okey. Kalau tidak, kita kalau bersemuka ni kita boleh terangkan ni, sedap ni terangkan. Satu pinggan awak, kita buat gula-gula kan. Kalau ada 11 kebab macam mana cikgu? Kalau ada 11 kebab, soalan tu soalan yang baik. Kalau ada 11 kebab, dia nak bagi sama banyak. Contohnya ada kebab lagi satu di sini. Jadi 11 kan? So ada satu di sini, dia tidak akan dapat, seorang tidak akan dia masih lagi 5. Sebab dan ini dipanggil baki. Sebab tak boleh nak bagi sama-sama. Kebab ni mungkin kalau dalam logik dia, kita boleh belah dua je kan. Kita boleh belah dua je. Separuh bagi dia, separuh bagi dia. Tapi dalam situasi ni, tak ada istilah bagi dua lah. Dia nak tunjukkan seorang mesti dapat sebatang, tak boleh dapat separuh. Tak boleh dapat suku. Kalau kita sebagai manusia dalam situasi sebetulnya, memang kita akan bagi sama rata. Kita akan bagi sama rata lah. Macam tu. Okey, tapi soalan biasanya dia akan cuba buat genap lah. Okey, dalam situasi ni. Okey, terima kasih. Tanya soalan tu, cikgu suka soalan macam tu. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya pada bahagian 3. Okey, konsep ni pula dia ada berkenaan dengan 30 tangkai bunga dan dimasukkan kepada 3 pasu. Sebenarnya kan nak masuk yang ni tanpa satu-satuan. So macam cikgu terangkan tadilah. Di mana dia ada 30 tangkai, satu tangkai masuk sini. Satu tangkai dia masuk sini. Satu tangkai masuk sini. Mana dia akan masuk bergilir-gilir. Kalau kita nak buat terus dapat pergerakan ni 10, konsep dia memang tak dapat. Murid tak dapat tangkap. Cikgu ni maklumkan kepada ni lah, ibu apa saya. Memang susah murid nak tangkap bila dia terus lompat 10. So apa yang mudah untuk terangkan pada murid adalah dia masukkan satu-satu. Satu ni masuk balik ni satu. So benda ni proses dia akan agak nampak panjang, tapi inilah proses berkenaan dengan tolak berturut-turut. Okey.
Kalau kita nak buat macam ni, dia nak kaitkan dia pergerakan dia daripada garis nombor ni daripada 30 terus ke 20. Kenapa? Dia akan bertanya, kenapa dapat 10? Mana datang 10 ni? Sebenarnya kita dah nampak 30 dengan 3 ni kita dah tahu sebagai orang yang dah dewasa memang kita akan nak, oh yang ni akan bagi sama rata. Okey, sama banyak. So untuk terangkan kita kena buat benda maujud di mana satu masuk ni masuk mungkin ni masuk. So dia akan nampak dalam bilangan dalam satu pastu tersebut ada 10. So kat sini kita boleh tulis 30 tolak 10 tolak 10 tolak 10 iaitu pastu ini 10, pastu ini 10, pastu ini 10 dan nilai dia sifar. Di sini. Okey, orang main. Kita nak ada. Alright. Okey. So itu sahaja. So kalau macam untuk latihan uji diri ni, okey. So kalau kita ada, awak ada guli, guli. Cikgu ada besok. Buat ada besok. Apa benda yang ada 8 senang pakai duit kertas ni senang. Duit dia tu. Okey. Pakai duit raya. Okey. So contoh ya 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. 4 bagi duit raya awak ni. Okey, so kita ada contoh cikgu ada 8. Sekejap cikgu tutup kamera. Ni tutup ni presenting. Okey. Awak ada 8, contoh awak ada RM8 kan. So awak ada benda mau dipegang. So awak kan contohnya awak nak beri sama banyak kepada 2 orang. So 1 untuk dia, 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 1 untuk dia. So kat sini 1 untuk dia. Okey, kat sini awak akan nampak kita dapat satu bahagian tu ada 4. Dan satu bahagian juga lagi satu ada turut juga ada 4. Gitulah dalam guli. So awak boleh buat secara kalau ada benda guli lah, kalau ada guli bagus. Kalau tak ada guli, awak boleh gunakan apa-apa yang ada 8 lah. Masukkan dalam 2 bekas. Masukkan dalam 2 bekas. So konsep dia kita saya cikgu nak terangkan kena macam tu satu bertolak dia sama banyak. Sebab tu dia bertolak berturut-turut. Sebenarnya asas dia tolak berturut-turut ni beli. Tapi kalau dia kata perkataan sama banyak tu yang kena buat macam tu. Kena buat satu, bagi sini satu, bagi sini satu, bagi sini satu. Kalau dia tolak berturut cara lain adalah dia pergi beli, baki, beli lagi, dapat baki. So dia tak ada sama banyak. So mula-mula contoh kalau dia pergi beli yang pertama RM1, beli yang kedua RM2. Tak sama banyak. RM1 dengan RM2 tu tak sama banyak. Berbanding kalau dia kata sama banyak, kena buat satu macam tu. Okey. So cikgu nak double check dengan awak nanti. Untuk yang seterusnya, cikgu rasa buku teks dah habis kan? Buku surat kan? 100 akhir sekali pada buku surat 100. Ada lagi buku teks? 113. Buku jilid 2. Ada jilid 2 Ada. Okey, jilid 2 kita pun tak ada. Okey, tak apa. So kita minggu depan akan masuk jilid 2 lah. Lama yang terakhir. Minggu depan sebelum cuti Deepavali kita akan belajar sebelum Deepavali, sebelum buka sekolah, kita akan jilid 2 lah. Okey, so ini sahaja kerja sekolah awak. Yang ini yang ini. Okey. Awak boleh hantar apa-apa bentuk. Nak dalam suara ke? Macam mana nak buat suara kan? Satu. Tapi awak boleh cakap lah kan. Boleh dalam suara ke, dalam video ke, dalam bertulis ke, apa saja bentuk. Cikgu dah tak ada restrict. Apa saja bentuk yang awak boleh hantar. Okey, so minggu depan cikgu tak pasti. Nanti cikgu akan double check balik dengan buku teks awak dengan cikgu. So itu saja. Ada apa-apa nak tanya? Okey.
Itu saja. Ada apa-apa nak tanya? Sekejap. Stop recording dulu. Tak ada.